Okay, good. Okay, carry on. Ah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning, selamat pagi kepada semua peserta. I think this webinar session I will brief in Malay lah. Please raise your hand if anybody in the class here unable to understand Malay. So I will proceed my introduction in Malay. Okey, jadi selamat pagi. Jadi terima kasih ke atas semua peserta-peserta, terutamanya daripada MPC, kepada Ketua Pengarah MPC Dato' Abdul Latif bin Haji Abu Saman, dan juga kepada Encik Ruzmi dan Puan Ruzana, dan kepada semua kakitangan MPC dan peserta-peserta yang join webinar ini. Jadi sekali lagi selamat datang ke dalam webinar Development of Operational Excellence. Sedikit latar belakang tentang speaker kita hari ini, Dr. Adli Ramli. Dia adalah seorang fellow untuk Industrial Engineering Operation Excellence, Operation Management Society berpangkalan di Amerika, dan juga dia juga adalah pengarah syarikat IAFA Certification Sdn Bhd. Beliau telah mendapat pelbagai anugerah daripada IOM, iaitu Distinguished Industry Award, IEM Industry Solution Award, Productivity Specialist, Productivity Champion. Beliau berkongsi teknik sistem penambahbaikan melalui buku Sistem Pengurusan Kecemerlangan Operasi. Jadi beliau telah menerbitkan buku tentang Operation Excellence. Ya, betul Doktor? Ya, betul. Betul, Encik Hud. Nanti okey. InsyaAllah. Okey. Jadi pengalaman beliau amatlah meluas, ada dalam bidang otomotif, di mana bidang ini memfokuskan kepada keberkesanan dan kecekapan operasi melalui kaedah yang berinovasi. Okey, yang tentang program webinar kita ini, short briefing pasal program tajuk OE program. Jadi kecemerlangan operasi adalah satu budaya dan pemikiran penambahbaikan berterusan dalam organisasi. Jadi kecemerlangan operasi bukan sahaja mengurangkan kos atau meningkatkan produktiviti tempat kerja, tetapi ia termasuk mewujudkan budaya syarikat, work culture in the company yang produktif dan inovatif, dan membolehkan organisasi menghasilkan produk dan perkhidmatan yang senantiasa mempunyai nilai tambah, dan anda akan mencapai pertumbuhan yang mampan untuk jangka panjang. Okey. Jadi itu introduction tentang Operational Excellence Program yang akan dijelaskan oleh Dr. Adli. Jadi saya rasa itu sedikit banyak tentang speaker dan program kita hari ini. Jadi tanpa membuang masa, saya menyerahkan kepada Dr. Adli untuk menerangkan dalam webinar ini. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua hari ini? Terima kasih yang pertamanya kepada Cik Watan. Ini pun bos saya dulu masa di Lucas Automotive. Quality manager dulu. Jadi segan juga lah nak share depan bos ni. Jadi moderator. Okey, tapi itu 20 tahun yang lepas di Lucas Automotive. Itu cerita lama. Cerita lama. Okey, alhamdulillah webinar untuk hari ini kita akan berkongsi tentang Operational Excellence ni sebenarnya dah consider siri yang kedua lah. Siri yang kedua ni, maksudnya sebelum ni dah ada satu siri. Okay, jadi dalam email ataupun dalam WhatsApp yang kita bagi ada satu sharing video. Jadi kalau ada persoalan juga boleh tanya. Okay, kita dah get used dengan sistem online ni sekarang. Sistem webinar, jadi nak kerja kat luar ni dah macam lain Cik Hud sekarang. Macam mana Cik Hud dah jadi jadi norm lah sekarang. Okey, jadi harap tak ada distortion, tak ada line distortion Okey, internet stabil lah, internet line stabil lah. Okey, jadi tanpa buang masa, saya continue dengan topik kita hari ini. Okay, dan saya percayalah semua peserta yang join hari ini berminat dengan
Kaizen. Pasal MPC banyak buat program Kaizen, ada MEDEC, ada SPPE program. Jadi insyaAllah kita akan sharekan sedikit sebanyak tentang program-program Kaizen yang boleh organisasi boleh apply. Okey, jadi seperti yang Cik Hud kata tadi, saya ada menulis sedikit buku lah. Okay, tak adalah tebal sangat, dalam 150 muka surat je. Okay, so buku ni adalah berkaitan dengan Operational Excellent Management System, sistem pengurusan kecemerlangan operasi. Okay, cuma kecemerlangan operasi ni saya guna short form OE jugalah. Pasal kalau saya tukarkan kecemerlangan operasi ni short form dalam Malay, dia dah jadi lain pula. So kecemerlangan operasi. Jadi kecemerlangan K, operasi O. Jadi KO pula nanti. Okey, jadi instead of gunakan KO, saya gunakan OE lah untuk operational excellence. Okey, dan ada yang bertanya jugalah apa beza operational excellence dengan Kaizen, apa yang bezakan dengan continuous improvement. Okey, jadi dekat dalam buku ni sedikit sebanyak saya ada explain lah dan dalam sesi hari ini saya akan explain juga tentang operational excellence secara ringkas pasal kalau yang detail dia webinar yang sebelum ni lah ada link, saya ada bagi link di YouTube boleh tengok, itu sesi lebih kurang 1 jam dan rangkan dengan lebih detail tentang operational excellence dan berbeza antara Kaizen ni. Okey, jadi untuk bab yang pertama. Okey, bab yang pertama kita akan masuk tentang apakah itu Operational Excellence Program. So ada 2 keyword dekat sini. So keyword yang pertama adalah Operational Excellence. Okey, dan keyword yang kedua adalah program. Okey, jadi seperti yang sebelum ni saya kata Operational Excellence ni ramai yang kata apa beza dengan Kaizen. Sebenarnya apa yang beza dengan Kaizen ni, dia adalah berkaitan dengan continuous improvement. Dia sinonim dengan operational excellence sebenarnya. Operational excellence ni kalau ikut definisi yang saya ambil daripada salah satu buku yang ditulis oleh beberapa author, okay, definisinya adalah relentless pursuit of doing things better with regard to operation. Okay. Jadi dekat sini basically dia punya keywords untuk operational excellence ni tadi adalah doing things better. Maksud dia buat benda dengan lebih baik lagi. Okay, jadi bahasa yang paling mudah dalam bahasa Inggeris adalah improvement. Bahasa yang lebih mudah adalah improvement. Jadi cuma ada berbeza dekat sini tambahan iaitu relentless pursuit. Okey. Maksud relentless pursuit ni dia berterusan, dia non-stop, dia bukan musim. Cuma masalahnya bila kita buat improvement ni dia ada musim. Katakan MPC buat program Kaizen, okey setahun 2 tahun buat program. Kemudian lepas MPC dah tak datang follow up, okey, Kaizen tu pun berkubur. Kemudian ada program katakanlah customer minta buat Six Sigma. Okey, buat Six Sigma. Tapi lepas tu 2-3 tahun dia punya champion dia dah resign ke apa. Okey, at the end of the day inisiatif tadi berkubur juga. Okey. Jadi operational excellence ni dia selain daripada kita nak buat improvement, okey, kita nakkan dia continuous. Okey, jadi dekat sini saya make a note sikit, dia sebenarnya jadi satu culture, dia tak berhenti. Ada Six Sigma, kita tengok dia bagus, kita apply dan dia continue. Dan sesuaikan dengan organisasi. Ada Lean punya program, MPC dah buat Lean lebih kurang 10 tahun dah sekarang ni, promosi daripada tahun 2009-2010 dulu. Okey, sampai sekarang masih lagi continue. Okey, jadi dia dah jadi satu culture. Okey, jadi berbalik kepada Kaizen ni. Okey, jadi Kaizen ni pun sebenarnya definisi dia adalah improvement. Okey, cuma dia
dia ada dua karakter lah. Kalau yang Chinese kita tahu, dia punya karakter. Kai ni bermaksud change ataupun berubah. Zen ni bermaksud good, berubah menjadi lebih baik. Jadi itu pun adalah dikategorikan sebagai operational excellence. Okey, cuma Halo doktor. ya. Ada soalan sini. Jadi operation excellence kat sini, boleh terangkan apa beza yang business excellence daripada Malcolm Baldrige dan juga EFKM? Okey, so business excellence dia fokuskan kepada overall business lah. Overall business ni kalau kita tengok Malcolm Baldrige, dia ada kategori 1 leadership. Okey, kategori 2 dia ada strategi, kemudian dia ada workforce, result dan sebagainya lah. Dan dia adalah untuk overall business. Keseluruhan business. Termasuk strategic management dan sebagainya. Cuma bila operational ni kita dah fokuskan sedikit kepada operasi di dalam organisasi. Jadi penambahbaikan operasi. Jadi penambahbaikan operasi ni adalah skop yang kalau orang define lah, dia adalah aktiviti macam production, aktiviti tentang sedikit sebanyak design dan sebagainya. Itulah perbezaan dari segi skop. Business excellence adalah lebih besar. Operational excellence ni dia dah diperkecilkan skopnya. Kalau dalam Baldrige ni dia kategori 6. Kategori 6. Saya harap jawab sikit lah. Jadi kembali kepada sinonim ni. Jadi sinonim memang OE ni adalah talking about improvement. Tetapi dalam masa yang sama, improvement ni nak dijadikan sebagai culture. Nak jadikan sebagai satu budaya yang berterusan. Company tu kalau wujud 30 tahun lah dia ada aktiviti-aktiviti. Contohnya yang biasalah kalau company Jepun ada, dia ada buat apa yang dipanggil sebagai QCC. Kalau MPC ni banyak promote ICC dan dia berterusan. Sama ada MPC dah stop buat ICC tapi company masih lagi meneruskan ICC tersebut. Dua keyword operational excellence, improvement, culture. Improvement dan juga satu budaya untuk meneruskan improvement tersebut. Jadi untuk continuous improvement ini pula ada juga lah persoalan tentang saya punya notit ni saya nak delete terus sekejap clear. Jadi saya just nak buat sikit poll boleh buat sikit poll hari ni. Jadi kebanyakan company saya believe lah kalau tak ada buat improvement mungkin dah tak wujud lagi sekarang. Jadi continuous improvement tu ada di most of the organisation. Cuma ada persoalan sedikit lah. Contoh dekat sini kita boleh tanya kat diri kita sendiri ataupun dekat kita punya organisasi. Contohnya di dalam organisasi kamu ada tak kita senaraikan improvement yang dibuat pada tahun 2019. Kemudian boleh tak kita divide improvement kita ni ada improvement yang besar, ada yang kecil. Kalau dalam ISO pula even corrective action, customer complaint pun dia letak dalam kategori clause 10 improvement. So kita ada tak senarai itu semua. Dan daripada berbagai jenis improvement ni ada yang besar, ada yang kecil. Ada tak kita mempunyai prosedur untuk handle each type of improvement. Dan kemudian persoalan yang seterusnya, apakah lesson learned daripada setiap improvement ataupun kita ada buat analisis lah. Bila kita ada list, kita ada analisis. Improvement kita banyak bercerita tentang waste reduction. Improvement kita banyak cerita tentang apa yang kita panggil quality improvement ataupun banyak customer complaint. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada improvement tersebut. Kalau kita ada semua ni, basically saya boleh katakan lah almost 90% your organization have improvement culture. Maksud dia dah ada lah sedikit sebanyak operational excellence. Jadi Cik Ud, boleh kita buat poll sekejap dengan peserta? Buat poll, boleh. Carry on. Poll sikit. Nanti akan ada screen untuk peserta semua.
Okay, jadi pakai handphone pun boleh pakai. Just simple, ada simple dua soalan aja dekat sini. Okay, soalan yang pertama, okay, ada berapa banyak small improvement? Small improvement ni macam simple. Kita kemas tempat kerja kita buat 5S, kita guna ada buat save electricity, reduce paper. Okay, so rasa-rasanya dekat department ataupun organisasi kamu ni dalam 2019 ni ada berapa banyak? Okay, kalau rasa 1 hingga 10, you klik yang first tadi, 1 hingga 10. Kemudian 11 hingga 20. Okay, kemudian 21 hingga 30 ataupun 30 ke atas. Okay. Okay, bagus-bagus. Okay, lepas tu soalan yang kedua, do you have the list of it? Ada list ke tak? Okay, so kalau ada yes with before and after. Dia ada yes without before and after. Dia kata ada senarai je tapi tak nampak selepas tu apa. Okay, jadi so far masih balance lagi. Masih tak ada lagi 30 ke atas . Okay, so saya almost dapat lebih kurang. Okay, masih lagi belas-belas lagi lah yang isi poll ni. Oh, ini main-main sikit dengan Zoom pagi-pagi ni. Pagi Jumaat ni. Okay. Okay. Oh, bagus. Kebanyakannya kalau dari segi senarai ada dengan before and after report. Majority ada report. Report. Ini menggunakan A3 ya, Toyota A3 biasa. Okay, minimum lah ya. A3 pun dah detail, yang paling simple sekali gambar before after tu. Yang tu paling simple nak lah. masukkan tangible, intangible tu yang letih. Okay, kita dah masuk dia vote ni masih lagi 50% ni. Ada 50% yang tak vote lagi ni. Mungkin dia just on handphone dengar aja kot. Okay, mungkin dalam 30 saat lagi saya stop. Tapi dari segi voting masih lagi 50%. Okay, saya show result . So dah 2 minit 30 saat and polling. Okay, so result dekat sini showing that 50% daripada peserta yang ada dekat sini mempunyai dalam setahun lah lebih kurang 1 hingga 10 improvement activity. Ada dalam 40%, 38% lah to be exact. Okay, saya share result sikit lah. Saya share result. Okay, so nampak result? Ya, nampak. Okay. Nampak. So 50, 38. Okay, so basically bagus. Peserta kat sini ada improvement activity. Walaupun tak banyak tapi ada 1 hingga 10 dan kebanyakannya mempunyai laporan iaitu before and after report. Okay, so yang tak ada no list ni tak ada lah. Okay, jadi saya continue. In other words, first step. Okay, so first step dalam kita punya operation excellence ni adalah bagus. Okay. Jadi kemudian yang seterusnya, kalau yang dah ada ni, saya boleh kata yang poll tadi saya dah stop share tadi. Poll tu masih ada lagi ke? Boleh cancel lah, cancel. Cancel dia kat mana? Saya dah cancel lah, dia ada ikon X dekat top right tu. Okay. Okay, tapi ada lagi kat screen tak? Screen saya tak ada. Tak ada, okay. Okay, dah settle. Okay, so settle poll. Main-main dengan Zoom pagi-pagi ni. Okay, kalau ada soalan just type di chat. Jadi Encik Hud kita boleh terus tanya kat saya. Kalau Encik pun ada soalan, boleh continue dengan soalan. No problem. Boleh interrupt saya saja. Pagi-pagi ni kalau dengar 2 jam kan dia macam nanti mengantuk pula kan. Jadi boleh interrupt saya anytime lah. Okay, so basically kalau kita dah ada improvement, jadi macam 1 hingga 10, kebanyakan organisasi dah ada 1 hingga 10 improvement.
Jadi saya kata your organisation sebenarnya dah ada rumah. Rumah untuk improvement. Okey, cuma rumah ni berbeza dari segi saiz lah nanti, iaitu contoh ada rumah, dia rumah pondok, ada rumah banglo. Jadi kenapa kita perlukan rumah untuk improvement ni? Kerana di luar sana, di luar sana ni terlalu banyak inisiatif. Terlalu banyak inisiatif improvement. So contohnya masa saya join company Lucas Automotive dengan Cik Hud dulu, saya di-appoint as Lean Promotion Officer itu pada penghujung 90-an dululah. Jadi ada inisiatif Lean. MPC pula promote Lean pada tahun 2010. Kemudian ada Six Sigma. Yang ni pun dalam 2001-2002 saya pun kena Red 10 Black Belt. Kemudian ada ISO, ada 5S, macam-macam lah improvement yang ada di luar ni. Jadi organisasi sebenarnya apa yang dia perlu buat ialah kena buat funneling sebelum nak masuk kat dalam rumah kita ni. Dan tengok kesesuaian. Jadi dia bukan jadi fashion saja. Kalau tak company ada buat semua ada. Jadi dia macam fashion setting lah. Kalau zaman bell bottom dia pakai bell bottom lah. Kalau zaman pakai collar besar pakai collar besar. Jadi inisiatif ni banyak. Kemudian dekat dalam organisasi kita ni kita pun nak kena tahu juga kalau Six Sigma ni projek ni macam mana, improvement ni macam mana. Kalau Lean ni improvement ni macam mana. 5S improvement ni macam mana. Kemudian dalam ISO sendiri pun ada requirement tentang improvement. Jadi kita nakkan rumah kita ni dah bersedia. Dah bersedia dengan apa yang kita panggil sebagai proses untuk nak untuk yang ni ada metodologi dia. So yang ni kita akan buat secara informal. Kemudian kita ada project selection, kita ada project evaluation. Even sampai satu tahap nanti kita ada reward, kita ada buat presentation kepada ICC dan sebagainya lah. So basically House of Improvement ini adalah satu yang saya masukkan dalam buku saya lah. Pasal sebelum ni ada House of Quality. Jadi plan dia kita nak tengoklah rumah kita ni untuk improvement dah lengkap ke belum. So, kalau dia perabot dia dah cukup semua, jadi how improvement ni dah kita consider sebagai lengkap lah. Jadi how improvement ni menjadikan kita ready. Kita ready apabila ada je inisiatif improvement, MPC recommend Kaizen. So dia masuk dekat sini saja, dekat rumah kamu. Kita tahu macam mana nak proses dia. Dan yang kita tahu yang paling penting output dia apa? Output dia adalah kita dapat buat improvement. Yang penting adalah apa yang kita nak adalah improvement lah. Jadi House of Improvement ni cuma dulu masa saya bekerja di Lucas Automotive, TRW lah pada waktu tu. Pada waktu tu organisasi saya ada buat satu inisiatif yang dipanggil sebagai Operational Excellence. Tetapi dia tak menggunakan house lah, dia tak menggunakan teknik House of Improvement ni. Pasal House of Improvement ni something yang saya innovate baru-baru ni lah. Pasal dulu dia orang gunakan roadmap. Masa di TRW Automotive dia ada roadmap. Dan roadmap ni dia gunakan Lean punya roadmap. Lean punya roadmap, contohnya dia ada first start, identify value stream, kemudian pool, improve flow, kemudian pool, pursue perfection. Itu adalah roadmap. Roadmap dengan rumah ni dia ada beza sikit lah. Pasal roadmap ni macam perjalanan, nak jalan. Tapi rumah ni dia statik. Dia duduk kat dalam ni, so ada benda masuk, proses. Ada benda masuk, proses. Itu ada beza roadmap dengan House of Improvement. Jadi nanti dalam section saya yang ketiga nanti, mungkin dalam buku 11 Oktober kita akan masukkan pada 4 jenis Kaizen nanti. 4 jenis Kaizen iaitu Kaizen Tien, Kaizen Event ataupun Please Kaizen, Kaikaku dan juga Kakushin. Apa benda beza ni nanti kejap lagi dalam section 3 kita akan kongsikan lah. Jadi untuk OE ni, so basically apa yang kita perlukan adalah apa yang dipanggil sebagai House of Improvement. Dia satu rumah. Jadi dalam setiap rumah ini, organisasi perlu menyediakan program.
Okay, so program dari segi definasi, pasal tajuk webinar kita hari ini adalah berkaitan dengan program kan. Okay, jadi program UI ni didefinasikan lah sebagai set of related measure or activities with a particular long term aim. Okay, dia ada 4 keyword kat sini. Okay, iaitu yang pertama adalah set of activity ataupun measure. So keyword yang pertama dia set. Okay, so set of activity ni contohnya kita ada program di mana dalam operational excellence ni kita nakkan bottom up improvement. Bottom up ni iaitu daripada pekerja bagi idea, okay, kemudian menjalankan improvement. Jadi biasanya aktiviti yang commonly kalau Japanese buat ni dia akan buat QCC, Quality Control Circle. Jadi bottom up. Okey, ada juga yang macam Six Sigma. Six Sigma ni dia balance antara bottom up dengan top down. Okey, dia ada apa yang kita panggil sebagai balance lah. Contohnya top management sendiri dah ada dia punya project charter, projek-projek yang perlu dibuat. Cuma nakkan involvement daripada bawah lah, daripada section, daripada production dan sebagainya. Okey, jadi kita nak ada set of activity, okey, dan kita perlukan apa yang dipanggil sebagai long term. Long term ni, program ni biasanya paling minimum lah saya akan set, okey, iaitu setahun punya program. Operational excellence ataupun Kaizen program dalam setahun. Okey, jadi ramai dekat sini mungkin peserta SPPE, ada yang peserta MEDEC untuk Kaizen. Okey, of course MPC akan datang mungkin maksimum 6 bulan lah. Maksimum 6 bulan, nanti MPC pun dah push nak report, nak close up project. Tetapi sebenarnya apabila kita jalankan Kaizen ni, okey, dia ada continuity selepas consultant dah left the company. Consultant dah left, okay, so company tu dah ada program. So after they left, okay, what next? Okay, kemudian long term ni, kadang-kadang saya ada go through to the 3 years punya plan. Mungkin ada yang 5 tahun dan mungkin ada yang mungkin ada 10 tahun. Okay, jadi dekat sini saya nak kongsikan lah dalam sesi pada pagi ini. Okay, so basically apakah program-program yang sesuai? Mungkin kita tak buat semua dulu, pasal nanti dalam section ketiga saya akan sharekan 4 jenis program yang biasanya dikategorikan dalam group improvement. Okay, iaitu Kaizen Tian, Kaizen Event, Kata dan Kakushin tu lah. Alright. Okay. Jadi kalau ada soalan, okay, just boleh masuk terus ke chat. Okay, Dr. Yes, Dr. Okey, kalau tengok company kat Malaysia ni, banyak improvement ni berdasarkan daripada dia punya principle dia, HQ dia. Kalau Japanese, dia lebih kepada Japanese culture. American lebih American culture. Kalau Malaysia ni, dua-dua lah. Malaysia American and Japanese culture. Jadi Operation Excellence program ni dia integrated ataupun dia bagaimana program dia? Okey, dan sepatutnya dia adalah satu yang saya panggil integrated. Saya ulang balik ke slide House of Improvement ni tadi. Okey, jadi dia ada inisiatif. Contohnya, inisiatif daripada luaran ni daripada HQ contohnya. So HQ ni katakan ni adalah company American. Kita orang kerja company Amerika dulu, nanti ada view. So Amerika dia push kita orang pergi lean. Jadi kita masukkan lean tu kat dalam rumah kita. Okey, kemudian kita sesuaikan dengan kita punya metodologi yang ada dekat dalam rumah kita ni. Pasal yang paling penting sekali output dia adalah improvement in productivity dan juga improvement dalam quality. Dan juga for the company survival lah. Jadi yang HQ tadi masuk ke dalam rumah ni. Kemudian ada yang customer, kadang-kadang ada juga customer kata, oh, you kena buat Six Sigma. Okay, so Sigma ada kat sini kan. Okay, so kita masuk, kita tapis, sesuaikan. Jadi operational excellence ni adalah satu proses, okay, untuk kita bina rumah kita dan bersedia untuk membuat apa juga inisiatif improvement. Sama ada yang daripada HQ ataupun daripada luar lah, daripada konsultan luar, daripada contohnya MPC sendiri. Okay, itu jawab soalan saya. Tengok. Okay, ya. Yeah. Okay, jadi kenapa nak kena buat program ni? Okay, jadi
Jadi yang penting sekali, bila kita dah ada rumah, tapi kalau rumah kita tak isikan dengan program ataupun dengan perabot, jadi rumah tu kosong. Kalau kita cakap pun berdengung kat dalam rumah tu. Jadi macam kata cerita je lah, berdengung cakap, jadi dalam rumah tu kita perlukan perabot. Kita perlukan aktiviti dan juga program lah supaya rumah kita ni meriah. Jadi itulah saya kata, kalau mungkin company kecil, kita buat rumah yang simple dulu, rumah mesra contohnya, rumah rakyat yang kecil. Lepas Saya tu rasa majoriti, doktor, saya rasa majoriti perabot dah ada. Cuma perabot tu dah berserabut je. Dah banyak sangat perabot, nampak berserabut. Jadi nak streamline kan dia. Ya betul. Pasal nak streamline. Pasal dekat sini kat bawah ni saya tulis too many approach kan. Kat luar too many approach. Kan BC cakap Kaizen, kan dia cakap kena Six Sigma, kan kena buat Lean, sekarang kena buat 8D dan berbagai-bagai program lah. Okey, jadi kita nak susunkan balik, kita nak cantikkan balik dan kita nak jadualkan aktiviti yang ada dekat dalam kita punya organisasi ni lah. Jadi maksudnya dalam setahun tu kita perlu ada program. Jadi pada bulan Januari nak buat apa? Okey, bulan Januari contohnya adalah bulan brainstorming untuk memberi idea. Okey, bulan 2 adalah membuat pemilihan projek. Bulan ketiga sampai bulan 6 menjalankan projek. Bulan ke-7 mungkin buat presentation. Itu katakanlah buat satu program dalam setahun. Contohnya di MPC ada buat ICC. Okey, contohnya wilayah ada buat presentation pada bulan 4, bulan 5. Jadi program tu dah disusun sampailah akhir tahun, di mana last kali ujung tahun bila ada annual dinner ada pula reward, ada recognition, ada the best team, improvement untuk nak bagi recognition kepada improvement activity yang dah dibuat oleh team ataupun pasukan. Okay, jadi unless we schedule it, it will not get done. Jadi kita kena buat. Dalam organisasi perlu ada. Dan paling minimum, kalau katakanlah kita ni bukan top management, bukan CEO company, paling minimum satu adalah department kita sendiri pun ada program. Okay, jadi dalam department ataupun kita ni kecil je, kita ni section leader, okay tak apa, dalam section kita buat program. Okay, jadi ini yang contoh dekat dalam diagram ni, contoh yang kecil lah. Contohnya ada unit bahagian inspection, ada QC circle bahagian QC inspection. Okay, bahagian material purchasing ada QC circle dia. Bahagian packing, distribution pun ada QC circle. Itu paling minimum lah, kecil. Maksudnya ada program dan program ni kita schedulekan dia dalam setahun punya program lah. Nanti tahun depan kita review balik program tersebut. Okay, jadi untuk what is Operational Excellence Program, okay, dia punya summary dia, okay, dia adalah satu susunan aktiviti untuk nak menjalankan improvement di sebuah organisasi ataupun department, jabatan ataupun di section masing-masing. Okay, jadi apa yang kita akan dapat dekat situ, kita punya improvement ni akan berterusan. Okay, kalau kita punya improvement ni akan konsisten. Tiap-tiap tahun ada aja improvement yang kita buat. Dan akhirnya apabila kita dah buat 2-3 tahun, selalunya improvement ni akan menjadi apa dipanggil sebagai culture. Dia jadi culture. Okay. Jadi itu Betul. Ya, betul. Okey, jadi dalam ISO clause 10.0 ada menceritakan tentang improvement. Jadi macam mana kita nak integratedkan OE improvement ni ke dalam ISO requirement? Okey, jadi mungkin banyak kami kat sini ada ISO certification. Okey, dalam ISO clause 10 dia ada bagikan improvement ni basically kepada dua. Okey, satu dipanggil corrective action iaitu clause 10.2. Okey, kemudian di dalam clause 10.3 continual improvement. Okey, 10.2 ni adalah berkaitan dengan non-conformities, iaitu berkaitan dengan customer complaint, customer feedback. Jadi bila mereka tak berpuas hati,
kita perlukan aktiviti problem solving untuk nak pastikan komplain ni tak berulang balik. Okey, jadi sebab tu dia kategorikan sebagai improvement. Okey, jadi bila kategorikan sebagai improvement, nanti bila rumah kita ada half of improvement kita dah complete. Okey, kita tahu yang ni adalah input daripada customer masuk. Okey, yang ni adalah komplain. So kita ada satu program untuk nak handle komplain. Okey, tapi kalau komplain ni dah 2-3 kali berulang, jadi mungkin dia dah termasuk ke program yang lain pula. Ni macam katakanlah kalau drug addict ni kalau dia dah teruk sangat dah kena masuk ke pusat pemulihan lah pula. Jadi dia dah masuk kat bilik lain. Okay, jadi bila masuk kat bilik lain dia dah program yang lain lah. Itu satu. Okey, kemudian ISO ni dia bila kata continuous improvement dia tak detail tentang how. Okey, ISO cuma cakap what, apa yang perlu improve. Dia kata improve daripada management review, tengok data, daripada internal audit buat improvement. Okey, tetapi dia tak ada macam program. Cuma ada notes kalau yang version lama dia kata improvement ni mungkin terbagi kepada dua, okey, iaitu incremental dan satu lagi adalah breakthrough. Tapi dia tahu notes lah, dia tak tahu dalam requirement. Jadi bila buat continuous improvement ada yang small improvement, incremental, ada yang breakthrough, yang besar, yang innovation. Okay, so nanti dekat dalam section 3, okay, saya akan bagi-bagikan pula kepada jenis improvement. Jadi kalau company itu dah ada ISO, okay, sebenarnya dia punya SOP untuk improvement tu dah ada, cuma nak hiaskan sikit, nak cantik-cantikkan sikit. Nak cantikkan ni nanti pasal apa, Kang datang kat luar panggil nama dia Kaizen. Okay, so masuk je Kaizen, okay, kita tahulah ini SOP dia macam ni. Masuk Kaizen event macam mana pula. Masuk Lean, masuk Six Sigma dan sebagainya. Okay, jadi sebenarnya ISO tu dah bagus. Maksud dia dah ada base dah untuk improvement. Okay, cuma requirement dia tak detail. Dia kata dia tak ada kata kena minta buat program. Okay, dia tak ada kata kena buat schedule untuk continuous improvement. Jadi Operation Excellence ni dapat cantikkan lagi kita punya aktiviti untuk nak meet ISO requirement. So selain daripada kita buat untuk company punya penambahbaikan, so boleh juga untuk certification of ISO. Okay, boleh Jod? Okay. Yeah, okay, alright. Good. Mungkin terpanjang sikit. Alright, okay, jadi dekat sini kita akan continue kepada okay, antara reason kenapa kita kena formalizekan dia, okay, supaya kita ada clear direction, clear scope, formal reporting, okay, avoid confusion, pasal approach ni terlalu banyak, seperti dalam slide saya katakan sini, too many approach, okay, jadi kita ada kata perabot-perabot ni dah disusun dengan baik lah. Okay, jadi macam mana nak develop program? Jadi kita masuk kepada bab yang kedua. Okay, tadi adalah introduction, what is operational excellence program. Okay, jadi section yang kedua ni saya akan kongsikan tentang elemen untuk operational excellence program. Okay, jadi so far ada yang dah masuk ke dalam chat room, tanya soalan ke? Semua masih lagi bersama saya? Tak apa, handphone boleh, kalau yang pakai handphone boleh letak depan je, tak ada masalah. Okay, yang tengah masak pun boleh masak. Okay, jadi section 2. Ready Syed, boleh saya masuk section 2? Ya, carry on. Ya. Setakat ni tak ada soalan lagi. Okay. Jadi section yang kedua ni adalah kita nak tahu apakah elemen-elemen dan juga output daripada program of operational excellence ataupun kecemerlangan operasi ni. Untuk operational excellence program ni saya recommendation lah daripada saya punya literature, daripada saya punya research. Okay, so kita boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai turtle diagram. Okay, yang ni famous dalam automotive industry. Automotive industry yang mana certified ISO TS, certified IATF 16949, basically dia orang ni use with the turtle diagram lah, dah biasa. Okay. Process approach. Ya, ataupun dipanggil process approach. Jadi operational excellence ni seloknya pun kita gunakan process approach.
Okey, jadi bila proses approach ni dibuat dengan cantik. Turtle ni kita gunakan, saya suka juga gunakan analogi turtle automotive process approach ni. Okey, kerana analogi dia simple je. Untuk kita nak sampai ke sesuatu destinasi, okey, contohnya lah turtle ni nak pergi ke pulau A. Okey, dia nak pergi ke pulau A ni dia kena pastikan dia ada 4 kaki. Okey, pasal kalau dia satu kaki dia tak cukup, okey, mungkin dia berenang ke pulau A tu silap-silap dia pergi ke pulau B, dia tak pergi ke pulau A. Jauh dia memang melencong pasal dia tengah berenang ni, kaki dia pengkor sebelah lah contohnya, kaki dia pengkor sebelah ni, okay, dia pun berenang. Okay, dia belok ke kiri dah. Jadi proses approach ni adalah nak memastikan bila perjalanan operational excellence kita ni okay, dapat berjalan dengan lancar lah. Jadi maksud dia mesti ada 4 kaki, dia mesti clear tentang output dia mesti ada input. Okay, jadi untuk operational excellence input dan output ni, okay, basically kita sharekan terlebih dahulu, okay, tentang output of operational excellence. Okay, tadi kita buat poll, berapa persen syarikat yang ada improvement report. Paling minimum pun ada before and after. Okey, jadi report untuk improvement project ni adalah output daripada proses operational excellence. Okey, ataupun proses OE implementation ni lah. Okey, so bila kita buat OE implementation, output dia kita akan dapat numbers of improvement. Okey, dan berbagai-bagai jenis improvement. Ada yang kecil, ada yang besar, mungkin ada yang orang kata tak kreatif, ada yang kreatif, ada yang inovasi, ada yang IR 4.0, ada yang introduce new product, ada macam-macam improvement. Jadi ini adalah output daripada operational excellence. Okey. Jadi senarai output yang kita ada ni, so macam mana kita buat, dia adalah input dan juga 4 kaki ni lah. Okey, jadi contoh untuk result ataupun kita panggil dia measurement. Ada orang panggil dia KPI lah, KPI untuk operational excellence ni. Okay, so contohnya company kalau nak jadikan operational excellence ataupun improvement ni sebagai culture, dia kena set KPI. Jadi KPI yang perlu ada, contohnya perlu ada number of improvement project contohnya. Okay, jadi set. Setahun dalam section bahagian QC katakan. Okay, QC kamu kena ada 4 projek ataupun bahasa mudah dia satu quarter, satu suku tahunan ada 1 projek. Okay, jadi setahun ada 4. Jadi di dalam operational excellence program ni dia mesti ada KPI. Dia mesti ada something yang nak measure. Dulu ada company yang saya pernah melawat, dia set dia punya KPI untuk improvement ataupun operational excellence ni adalah involvement of the employees. Okey, jadi dia target dalam improvement ni sekurang-kurangnya mesti ada 50% employee involved dalam improvement project. Output project banyak, contohnya output project banyak, tetapi apa yang jadi pasal ada seorang lah katakan Cik Ali lah, Cik Ali ni. Okay, Cik Ali ni bila hujung tahun je dia senaraikan dia punya project improvement. Dia bagi kat bos dia. Jadi bila bagi kat bos dia, dia kata ni semua dia buat. Dia Superman lah dekat organisasi tu. Jadi bila akhir tahun yang bonus paling banyak, dia yang paling banyak. Increment, semua dia yang paling tinggi. Okay, kemudian dari segi teamwork pasukan, mungkin akan down dekat situ. Pasal apa? Orang semua tak nak buat improvement. Pasal dia kata kalau buat, bos yang dapat nama. Kalau buat nanti Cik Ali, Cik Abu yang dapat nama. Okay, jadi company tu apa dia buat? Ialah dia set KPI. Dia set KPI, okay, mesti ada involvement sekurang-kurangnya 50% daripada staff. Jadi bila hujung tahun buat assessment, buat penilaian tahunan, okay, dekat KPI dia, dia ada join buat improvement. Okay, jadi sama-sama lah. Jadi motivation, jadi culture untuk buat improvement. Okay, itu salah satu. Selain daripada tu, kita boleh set result. Okay, contohnya saving. Yang ni biasa bos-bos suka lah, nampak saving ni tangible, intangible macam Cik Hud cakap awal-awal tadi. Yang pening nampak report before after ni. Okay, saving. Okay, kemudian quality improvement pun boleh juga. Simple, contohnya dulu banyak reject, PPM, yield.
dan sebagainya. So yang ni pun boleh dijadikan sebagai KPI ataupun result daripada operational excellence. Okay, like I mentioned tadi, unless you schedule it, you're not going to get it done. Jadi operational excellence ni kita sediakan rumah, kita sediakan program dalam rumah tu. Jadi operational excellence kita, improvement punya aktiviti ni akan berterusan. Right? Jadi next saya akan discusskan pula apakah elemen-elemen yang lain yang diperlukan untuk nak dapatkan output dan juga nak dapatkan result operational excellence ni. Jadi doktor. Ya saya. Jadi dia punya proses dia adalah OE implementation, jadi input and output. Dari segi proses owner tu doktor. Proses owner tu. Jadi siapakah yang rasanya yang qualified untuk menjadi process owner for the company wide implementation lah? That's a good question. Tapi soalan tu advance juga tau cikgu. Pasal nanti dia masuk dalam section 3 iaitu dia ada program. Tapi tahu saya boleh share the information. Pasal dia ada wave 2 dekat sini kan. Jadi contohnya kalau digunakan Lean dan sebagainya kan, dia orang ada champion. Kita akan lantik champion, kemudian kita ada dia punya process owner. Kemudian kita ada apa yang dipanggil sebagai implementation team. Nanti saya sharekan sedikit requirement, who should be the process owner lah untuk OE implementation. Jadi sebaik yang mungkin lah, yang paling baik sekali ialah is owned by the top management. Tapi biasanya yang menjadi mangsa lah, berdasarkan pengalaman saya, quality department lah. Yang tu, first kali reason pasal dia gunakan nama Q kan, Quality Control Circle contohnya, QCC. Department kena. Dah quality lah. Lepas tu ISO 9001 pun Quality Management System, mana? Quality Management, Quality Department juga. Quality. Pasal dia ada guna perkataan quality kat depan tu, Quality Department lah yang kena. Tapi tak apa, nanti kita kita sharekan antara requirement yang penting lah nak menjayakan kita punya operational excellence program ni. Saya sekejap excuse me. Methodology. Untuk metodologi, basically how ataupun teknik. Ini yang saya akan discuss dalam next section ni. Pasal kita sekarang banyak guna perkataan-perkataan Jepun yang dah jadi macam global punya term lah. So Kaizen dah jadi global term lah. Actually it's a change for good, untuk berubah jadi baik. Tapi dia ada buat kategori, dia ada kategori TN contohnya. Iaitu suggestion lah, dipanggil suggestion atau participation dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kemudian kita ada Kaizen event ataupun famous, kalau kita tengok dalam literature adalah Blitz. Kemudian ada yang dia keluar sikit daripada Kaizen ni, tapi kita consider improvement juga, tapi dia besar sikit. Dipanggil sebagai Kaikake. Dan yang sekali ni adalah Kakushin lah. Mungkin untuk bottom up, untuk bottom up kita recommend Kaizen Tian dan Kaizen Bliss. Kalau untuk Kaikake dan Kakushin ni normally adalah top down punya improvement activities lah. Jadi basically kita kalau boleh bila kita nak menjalankan operational excellence ni, sebaik yang mungkin adalah under team, iaitu team involvement. Jadi dia sebab tu dalam MPC sendiri ada promote team excellent activity. MPC ada buat ICC program. Kalau dia orang present seorang-seorang aja, garanti tak dapat goal lah, garanti tak dapat menang lah, markah rendah lah. Jadi bila kata improvement dalam operational excellence ni, it have to involve team. Dan who is the process owner? Yang paling top sekali top management, dan seterusnya adalah project punya team leader lah.
Jadi kita teruskan lagi untuk operational excellence punya requirement ni. Okey, jadi saya nak share sikit lah pasal requirement ni adalah berdasarkan ISO 9001 punya sistem juga. Okey, iaitu yang pertamanya dalam operational excellence ni dia mesti ada leadership, kemudian dia ada planning, do, check and also action. Okey, jadi dekat dalam requirement ni, okey, so contohnya leadership. Yang paling penting leadership, kalau saya nak kaitkan balik requirement yang saya recommend untuk buat certification of operational excellence ni, okey, iaitu leadership akan establish operational excellence objective. Okey, dan juga dia akan buat dia punya overall direction of the program. Okey, mungkin leadership dia tak buat detail. Dia kata okey, dia set tahun 2020 pasca pandemik COVID-19. Okey, kita nak buat satu transformasi aktiviti, sekurang-kurangnya 2 projek produk baru. Okey, yang itu adalah direction daripada top management. Okey, ataupun top management kata selepas pasca COVID tahun 2021 kita akan embark dalam Kaizen event. Okey, jadi dia set sekurang-kurangnya perlu ada dalam 10 improvement project dalam tahun 2021. Okey, yang ni adalah requirement untuk leadership. Okey, clause yang ketiga pula adalah planning. Okey, so bila kata nak buat produk baru, dia ada program satu nak buat produk baru, program yang kedua nak buat Kaizen ataupun Lean event. Okey, jadi perlu sediakan pula dia punya infrastructure, perlu sediakan dia punya SOP, perlu juga identify dia punya scope. Okey, perlu juga identify who going to lead it, siapa facilitator, perlukan external provider ke tak. Okey, that is maybe under the planning stage. Okey, masuk clause yang seterusnya requirement, okey, iaitu teamwork. Okey, di mana kita perlu ada pasukan lah untuk nak menjalankan proses tersebut. Okey, jadi clause yang kelima adalah implementation. Ini pelaksanaan tadi lah. Yang ni kalau daripada turtle diagram tadi yang bergenang tadi, okey, ini adalah bergenang ni lah. Okey, so ini dia bergenang, ada improvement dah dibuat. Okey, jadi requirement yang seterusnya adalah apa dipanggil performance evaluation. Sama ada program OE kita ni berjaya ataupun tak berjaya. Ataupun OE program kita ni perlukan improvement. Ataupun rumah kita ni nak kena renovate lah. Ataupun nak kena buang banyak perabot kat dalam tu. Okey, yang ni dekat dalam clause 6 dan 7. Okey, jadi dia sebenarnya adalah PDCA, Plan, Do, Check and Action untuk Operational Excellence Program. Okay, cuma kita jadikan dia requirement. Reason kita jadikan requirement ni supaya organisasi tahulah apakah minimum requirement untuk dia nak buat rumah. Nak buat rumah perlu tiang, perlu lantai, perlu atap dan sebagainya. So organisasi tahulah apa yang diperlukan. Contohnya dia perlukan atap, perlukan leadership. Pasal kalau dia tak ada leadership, yang ni bukan atap rumah. Rumah ni tak ada atap, rumah dia bocor. So bila bocor, habislah, cairlah program-program improvement dia. Rosaklah perabot-perabot dia. Jadi kita perlukan leadership ni duduk di atas atap. Okey, kita perlukan teamwork, perlukan lantai. Lantai kita perlukan team untuk nak laksanakan ni. Kalau tak ada lantai pun, kita tak boleh nak buat improvement. Okey, jadi saya buat preview sedikit tentang implementation. Okey, ini adalah antara requirement. Doktor. Ya, saya. Doktor. Ya. Doktor. Ya. Yang clause doktor mention ni clause daripada OEMS OEMS daripada buku. Bukan clause daripada ISO QMS. Bukan. Yang ni daripada buku Okay. Yang saya tunjukkan masa slide pertama tadi lah. Okey, so dekat dalam buku ni, adalah dia punya requirement ni.
Maksudnya clause 2, clause 3, clause 4. Jadi untuk nak buat rumah lah sebenarnya. Jadi untuk mereka yang nak dapatkan requirement ni, nanti mungkin kita akan share dia punya preview lah. Untuk yang ada bagi email, kita akan share preview buku ni. Tak semualah, tak semua pasal ni ada yang detail juga, assessment criteria, ada guidance. Jadi untuk yang sesi kita ni, saya fokuskan kepada requirement program. Okay, so requirement program ni adalah requirement clause 5.1 sebenarnya. Iaitu bila nak buat operational excellence, okay, basically implementation dia ada lebih kurang 5 lah kalau kita tolak yang nombor 6 ni. Iaitu bila kita nak buat sesuatu operational excellence ataupun improvement activity, dia ada proses yang pertama iaitu determine, select project untuk buat improvement. Okay, itu dia punya step yang satu. Kalau kita cerita dalam badan turtle ni, okay, so kita step satu adalah determine, select project. Lepas tu kita implement melalui approach yang dibuat lah. Approach ni boleh approach Six Sigma yang menggunakan teknik DMAIC. Approach ni boleh gunakan teknik PDCA pun boleh juga macam ICC biasa buat. Okay, ada juga yang benchmarking. Contohnya benchmarking dia suka gunakan TRADE, TRADE. Ataupun gunakan simple 5W, 5D ataupun 8D pun boleh juga untuk nak buat improvement. It's like problem solving activity. Ini dekat step yang kedua. Jadi step yang pertama tadi determine project. Step yang kedua adalah laksanakan projek tersebut. Kemudian dia kena reportkan, report project. Kemudian assess project. Okay, so assess ni kalau company tu ada join MPC punya ICC, dia boleh join ICC punya MPC untuk dapatkan gold award dan sebagainya lah. Kemudian yang ni semua dia start daripada requirement untuk organisasi set the program. Okay, jadi untuk nak set program, okay, kena ada dia punya keywords dia dekat sini, kita nak kena ada apa yang dipanggil sebagai schedule. Okay, so schedule untuk nak pilih projek, schedule untuk nak buat brainstorming, bila nak buat. Okay, kemudian kita perlukan contoh yang kedua. Okay, so bila nak buat review, contoh, bila nak buat review ataupun nak buat meeting. Kemudian bila nak kena apa ni panggil submit. So bila nak submit, submission and also assessment. Alright. Jadi program ni nak kena buat lah dia punya schedule ataupun date-date untuk nak buat assessment, nak buat review, nak hantar projek, nak join MPC punya team excellent ke, ada jadual-jadual dia. Okay, jadi untuk support operational excellence program, organization should determine criteria. Okay, dia kena set objektif, kena establish criteria, apakah proses-proses yang diperlukan. Okay, apakah acceptance untuk projek, apa yang dikira sebagai projek, apa yang dikira sebagai just kaizen saja. Okay, kemudian dia punya main output dia basically macam Gantt chart lah. So basically macam Gantt chart untuk nak buat operational excellence. Okay, so itulah sedikit sebanyak quick review lah tentang requirement untuk nak buat rumah operational excellence. Okay, any question so far daripada peserta? Tak ada ya? Setakat ni belum ada lagi. Oh, dia masih kat sini lagi ke atau dah hilang ya, Jod? Ada. Ada lagi ya? Okay. Tak ada yang tidur ni. Okay. Okay, so if no question, kita continue kepada yang seterusnya. Okay, iaitu saya suka gunakan terma yang terbaru ni daripada COVID-19 punya isu. Selalu gunakan perkataan new norm.
Okay, sebenarnya operational excellence ni adalah untuk nak create culture. Jadi create culture ni adalah satu budaya yang baru. Okay, jadi unless kita plan it, unless kita, kalau kita plan it betul-betul, okay, so bila kita kata set objektif, target dan sebagainya, okay, barulah kita punya improvement initiative kita akan jadi satu new normal. New normal contohnya kalau sebelum ni kita tak ada, sekarang dah ada. Sebelum ni tak ada program Kaizen, tak ada QCC, sekarang ni kita dah ada. Ataupun dulu kita ada program ICC tapi dah berkubur. Okey, tak apa, kita gali balik kubur dia. Okey, kita hidupkan balik, kemudian kita continue balik lah kita punya program tu. Okey, jadi untuk kita nak menjayakan ni, kita kena schedulekan dan organisasi ada 4 option lah dekat sini. Ada 4 option. Dan option yang saya akan kongsikan adalah berdasarkan 4 jenis Kaizen. Iaitu apa yang dipanggil sebagai Kaizen Tien. Kemudian ada dipanggil Kaizen Event, Kaikake dan juga Kakushin lah. Jadi kita akan masuk kepada common. Ini common program yang organisasi boleh adopt ataupun yang boleh implement lah ataupun gunakan. Okay. So nak kasih dia on take 5 dulu ke? Take 2 ke? Boleh Jod? Continue. Sekarang kau 11 dah sejam lebih. Alright. So yang ni the final. Okay. So this is the final part untuk kita punya program. Okay. Dalam Kaizen ini kita boleh bagikan kepada 4 jenis program. Yang macam saya tunjukkan awal tadi lah, kita ada Kaizen Tien, kita ada Kaizen Event, dan juga lain-lain program Kaizen lah. Jadi untuk Kaizen ni adalah satu term yang dah agak common dalam term-term globally, even in Western. Dalam Western pun perkataan Kaizen ni dah jadi satu yang biasalah, sinonim dalam diorang. Even buku-buku Kaizen pun banyak ditulis oleh penulis daripada barat lah. Tetapi yang memfamouskan Kaizen ni satu buku tahun 86 ditulis oleh Imai, yang berfungsi tentang culture improvement di Jepun lah. Jadi buku pada tahun 86 tu memang yang menaikkan nama Kaizen globally lah. Jadi type of Kaizen program ni dia kita boleh bagikan kepada yang 4 ni tadi. Tien, Event, Kaikake dan Kakushin. Even kalau rajin boleh Google lah, boleh Google tengok benda ni kalau nak tahu dengan lebih detail. Cuma nanti kalau nak tahu dia punya form-form dan sebagainya, kita akan sharekan dalam program-program yang selanjutnya lah. Alright, jadi kita akan mulakan dengan apa yang dipanggil sebagai Kaizen Tien. Bahasa Tien ini adalah bermaksud suggestion. Bermaksud suggestion ataupun cadangan. Tetapi dia ada matlamat yang berbeza sikit. Kadang-kadang di organisasi, kadang-kadang saya pergi audit, beberapa company, dia ada suggestion scheme. Dia ada suggestion scheme di mana disediakan kotak lah, disediakan kotak, kemudian ada borang. So kalau ada idea untuk improvement, masukkan ke dalam dekat dalam tabung tu lah. Itu adalah suggestion scheme. Kalau kita tengok dalam literature, kita panggil dia Western type of Tien lah, Western type of suggestion.
Okey, dia berbeza dengan Japanese phenotype. Okey, Japanese phenotype sebenarnya dia nakkan setiap operator ataupun pekerja, okey, bila ada masalah, bila ada isu, bila ada customer complain, okey, pekerja itu diberi satu platform untuk memberi cadangan. Okay, jadi basically Japan Eastern type of Kaizen Tian ni dengan Western type yang berbeza dia adalah sistem tabung. Western dia pakai sistem suggestion scheme, tetapi dekat dalam Japanese punya sistem, okay, dia gunakan apa yang dipanggil sebagai satu platform yang dah sedia ada. Okay, jadi platform yang dah sedia ada ni, okey, dia kembali kepada teknik yang saya common teknik lah yang selalu dikongsikan ni adalah QCC. Okey, QCC. Okey, di mana di dalam QCC ni ada leader, ada dia punya pasukan dia. Okey, so hari ni ada masalah machine downtime. Contohnya mesin sekarang mesin rosak. Okey, jadi bila ada machine downtime, okey, semalam punya isu tu pasal apa? Terus buat quick YY analysis. Okay, dan operator tu sendiri buat suggestion dan membuat implementation. Okay, jadi biasanya circle ni ada di mana-mana lah. Kursi circle atau platform ni ada di mana-mana. Okay, dan biasanya teknik yang digunakan ialah ada dipanggil daily meeting. Dia tak lama 5 minit. Contohnya previous day issue. Kita ambil contoh previous day issue ada rejection. So ada rejection. So bila ada rejection, pagi esok meeting balik dengan QC circle. Okay, dengan QC circle, contohnya nanti dalam QC circle pagi tu dia bincang lah, ada yang panggil morning market, dia bincang-bincang, okey kita solvekan. So semalam punya rejection disebabkan tersalah bagi parts. Okey, so dia bincang-bincang macam mana nak elakkan daripada tersalah bagi part ni. Kita dapatkan idea daripada pekerja. Okey, idea tu kemudian dicatatkan lah, dicatatkan dan pelaksanaannya kita monitor dan kita assess lah sama ada pelaksanaannya telah berjaya atau tidak. Okey, jadi untuk yang ini ataupun Kaizen Tian, yang jenis Kaizen yang pertama ini, okey, so apa yang organisasi perlu buat adalah dia simple, so basically dia tak susah. Okey, dan biasanya apabila kita nak dapatkan bottom up ni, paling bagus sekali adalah morning punya briefing lah. Ada company dia panggil toolbox. Ada company dia panggil morning market. Okay, jadi a simple Kaizen Tian ni is during the morning market. Okay, which is dia orang akan identify dari segi isu-isu yang ada semalam. Okay, kemudian isu-isu ni bila dah selesai dalam 1 minggu, okay, kemudian akan dikompilekan, jadikan dalam satu report. Contohnya kat sini weekly ada 15 hingga 30 minit. Okay, kita buat sesi lesson learn. Belajar daripada minggu 40, sekarang ni minggu 26. Okay, so minggu 26 lesson learn ni apa? Ada 3 kali operator salah letak barang. Ada 4 kali mesin rosak lebih daripada 5 minit. Okay, so what is lesson learn? Implementation yang dibuat. Okay, so adakah dia efektif ataupun tak? So jika efektif, okay, kita close. Kalau kita perlukan further monitoring, kita letak KIV. Okay, dan kemudian kalau dia open, kita continue lah monitoring untuk minggu depan. Okay, ni masa saya share sikit lah pengalaman saya bila saya join Lucas Automotive dulu. Okay, penghujung tahun 90-an, saya kena jagalah bahagian department
ni. Okay, jadi apa yang saya buat, okay, basically yang daily meeting ni diorang buat daily meeting, okay, section ataupun line leader, dia supervisor sendiri yang akan buat dia punya aktiviti yang harian lah. Jadi macam saya coordinate. Benda tu platform dah ada, okay, you discuss sendiri. Cuma ada form-form yang nak kena isi. Okay, so bila ada buat improvement, okay, dah isi form. Okay, dah isi form semua. Form dia simple, pasal keyword dia tak boleh complicated. Kaizen kalau complicated, dia lebih mudah terkubur. Okay, berbanding dengan yang simple. Jadi kita bagi dia simple, okay, yang ni ada buat apa? Ada rejection, apa action dah ambil? Apa punca dia? Simple je. Okay, so bila ada yang simple ni tadi, okay, kemudian seminggu sekali, okay, saya akan buat satu sesi dengan mereka iaitu antara 15 hingga 30 minit. Okay, so minggu ni ada masalah apa? Apa yang item yang masih lagi KIP? Apa yang okay? Dan nanti selepas 6 bulan, selepas tahun, kita akan identify lah. Okay, yang manakah tim QC Circle yang paling bagus lah, yang paling baik. Alright, jadi yang ni yang paling simple untuk buat bottom up approach. Dan juga nakkan involvement of the employee. Okay, so itu adalah Kaizen yang pertama. Okay, kita masuk Kaizen yang kedua. Okay, Cik Hud, ada ni tak? Okay, ni ada participant ni yang minta slide. Boleh share tak nanti slide? Okay, insyaAllah nanti kita cuba masukkan dekat dalam dalam web ke ataupun kita emailkan. Nanti saya tanya. Okay. InsyaAllah boleh, pasal ini memang untuk dikongsikan. Okay. Even sesi ni pun rakam. Okay, so bila rakam pun nanti bila nak ulang-ulang balik, boleh tengok balik lah. Okay, mana bahagian. boleh Cuma yang beza YouTube. beza masa live ni ambil opportunity untuk tanya soalan lah. Pasal tengok rakaman dah tak boleh tanya soalan lah. Okay. Alright. So kita masukkan seterusnya kepada Kaizen event. Okay, Kaizen event ni adalah satu aktiviti yang masih lagi bottom up, bawah. Okay, perlukan plan juga. Mungkin kita nak buat katakan 4 event in 1 year. Jadi every quarter ada satu event. Okay, cuma dia perlukan involvement of management. Banding yang tadi, okay, dia dah lebih empowered. Kaizen Tian tadi dah empowered. Maksudnya pekerja buat team meeting cuma mingguan atau bulanan lah. Okay, ada company dia kata dia terlalu sibuk, jadi yang dia punya meeting dengan QCC punya team tadi ataupun SGA lah, dia yang panggil small group activity ni. Okay, so small group activity tadi cuma dia akan bincang sebulan sekali. Okay, yang mana team meeting yang morning meeting tu continue macam biasa. Right? Okay, Kaizen event ni dia berbeza. Dia luas sikit daripada waktu kerja. Okay, luar sikit waktu kerja ni maksudnya kita akan allocate waktu untuk meeting, waktu untuk training dan waktu untuk nak buat improvement. Okay, antara yang biasa dibuat lah. Okay, dalam Kaizen event ni, okay, basically kalau kita ambil contoh, dia projek dia dah agak besar sikit. Banding tadi macam daily rejection, dia pun projek besar sikit, macam contohnya nak buat relay outline. So bila nak buat relay outline, okay, so kita perlukan masa, kita perlukan planning, kita perlu buat value stream map. Okay, jadi semua-semua ni basically bila kita nak buat value stream map ke apa semua, okay, kita kena set satu event tu lah. Okay, tapi MPC ada juga program contohnya macam ICC, contohnya macam program Team Excellent. Okay, yang tu sebenarnya dia adalah part of Kaizen event. Dia sama je macam Kaizen event. Okay, cuma dia ada satu lagi yang biasa digunakan adalah nama Bliss. Okay, jadi Kaizen event ni description dia adalah event short duration improvement project, normally between 3 to 5 days. Event led by facilitator, okay, with the implementation team being predominantly member of the area. So kebanyakannya sudah. Yes, sir.
Okay, predominant member of the area, dan Kaizen event being conducted plus few additional people from support area and event management. Okay, jadi dia punya program dia biasanya macam ni. Okay, sebulan sebelum, ataupun 2 bulan sebelum, okay, so biasanya kita akan create event, okay, dengan melalui buat program value stream map. Biasalah pengalaman saya, kalau kita buat ni, kita akan buat value stream map. So dalam value stream map ni nanti kita akan ada Kaizen burst. Letupan Kaizen, ataupun kalau dalam konsep Lean ni tempat ni banyak sangat waste lah, banyak sangat pembaziran. Ataupun tadi macam Cik Hud kata rumah tadi tu dah banyak sangat berkabut. So nak bersihkan balik. So kita kena letupkan tempat tu dulu. Okay, so bila kita nak letupkan tempat tu, kita panggil dia sebagai Kaizen burst. So Kaizen burst ni kita nak kena create apa dipanggil project charter. So project charter ni macam agreement dengan top management. Okay, kita cakap dengan top management, kita nak buat A, kemudian lepas buat A ni kita nak alihkan tempat B ni. Kemudian kita nak buat sikit kata modification untuk line dan sebagainya lah. Okay, so top management dia ada macam, kalau siapa yang ambil master ke PhD ke apa, dia ada proses defend proposal. Okay, so masa ni kena defend proposal lah. So bila proposal defend ni dah berjaya, top management dah agree, kita akan schedulekan tarikh-tarikh untuk nak buat itu. Jadi tarikh ni sebenarnya kalau dalam program OE ni dah ada tarikh lah. So tarikh bila nak buat value stream map? Value stream map kita nak buat pada bulan Januari. Okay, defend project pada bulan Mac. Okay, kemudian pelaksanaan pada bulan Mei. Ini contoh Okay, jadi pada bulan Mei ni mungkin dalam 2 hari atau 3 hari dia buat implementation. Okay, so bagi tahu dekat staff kenapa kena buat sini. Biasanya kalau Bliss workshop ni, okay, saya akan ambil lebih kurang half an hour bagi briefing ni. Kita nak buat ni, kenapa ni? Okay, ada idea yang lebih baik tak? Okay, kemudian dia orang bagi tahu dia orang punya idea dan sebagainya, kita plan. So plan kita terus buat. Okay, jadi ini minta maaf. Alright, so basically kita punya common practice dia adalah kita terus buat dia punya aktiviti. Saya ada jumpa gambar ni dulu. Cek saya ada post lah. Okay, ni masa tahun 2001 buat saya pergi Suso buat Kaizen Bliss lah ataupun Lean Workshop. Okay, mungkin Cik Hud ingat dia pun pernah pergi Suso selalu lah tu. Masa tu tak ada virus. Oh, yang tu selalulah pergi. Okey, tapi yang special masa saya pergi sana tu tengok tangga dia. Pakai tangga buluh lagi waktu tu, 2001. Tapi bezalah, dulu 1 lane, 2 lane, dia orang cakap Shanghai pergi Suzhou dah 4-5 lane dah. Okey, jadi jadi banyak juga improvement lah. Dia orang banyak buat improvement activity di China. Okey, 2001 kita support dia orang. Okey, jadi biasanya program ni kita first kali memang dalam classroom. Kita buat classroom, mungkin half an hour, 1 hour. Kemudian kita pergi walk through line. Ini antara gambar contohlah. Kita walk through dia punya line. Kita identify dia punya line, layout dan sebagainya. Kemudian bila dah discuss, kita patah balik. Okey, tapi kalau tengok muka saya kat sini macam lain kan. Macam kelakar sikit lah muka ni. Itu zaman kurus. 20 years ago. Okay, jadi lepas tu discuss pergi line, dan discuss line kita come up dia orang punya plan, activity. Okay, jadi kita pun hands on. Okay, yang mana kita perlukan modification. Tapi sebenarnya sebelum event tu kita dah tahu nak buat apa. Okay, tapi tujuan kita buat event ni supaya involvement daripada staff ataupun daripada pekerja. Perbincangan dah buat awal dah. Kita nak modify apa sebenarnya dah tahu dah. Ada barang-barang yang kita dah order pun untuk nak pasang. Okay, cuma kita nak panggil operator ataupun leader di kawasan tersebut tadi untuk nak involve. Jadi bila dia involve, dia akan ada ownership dekat dalam improvement tu. Nanti dia orang banggalah. Walaupun projek ni kita yang punya idea ke apa, tapi saya tak kata idea saya. Saya kata, okay, ini adalah your idea. You are the one who doing it.
Okay, jadi ownership, improvement tadi, dia orang pun berbangga lah. So dia orang pun tak sabar nak go for the second event, third event untuk nak buat improvement. Okay, pasal keywords dalam event-event ni ialah kita nak mudahkan kerja dia, bukan nak menyusahkan dia. Kita nak dapatkan lebih banyak output tanpa menyusahkan pekerja. Jadi ownership, dia punya acceptance, penerimaan, okay, biasanya sangat baik. Okay, yang ni antara Kaizen event. Jadi wrap up tentang Kaizen event ni biasanya kita boleh common approach lah saya panggil dia. Okay, even 8 disiplin teknik boleh digunakan Kaizen event. Kaizen workshop, kita buat workshop pun boleh juga. Kita buat lean workshop. Even Kaizen event ni kalau dia kategori Six Sigma, Yellow ataupun Green Belt, okay, pun boleh dikategorikan sebagai Kaizen event. Okay, jadi dekat sini biasanya report tadi yang macam Cik Hud cakap pagi tadi nak buat A3. So biasanya kalau event ni report dia saya dah recommend gunakan A3. Kalau berbanding dengan yang ini, yang Kaizen Tian ni, saya recommendation report dia before after. Okay, so yang Kaizen event ada A3 format. Okay, jadi A3 format, so you all boleh tengoklah dekat Google ke apa. So it's a more detail before after. So before ni ada problem description, dia lengkap lah problem description apa semua. Talking about before dan dia juga ada talking about after. Okay, so itu adalah yang ketiga lah. Dan masih lagi menggunakan perkataan Kaizen. Berbanding dengan yang ketiga ni. Okay, mana yang ketiga ni dia tak dipanggil Kaizen lagi. Okay, antara reason dia ramai yang define Kaizen ni adalah small improvement. Okay, so dia orang define biasanya Kaizen ni adalah improvement yang incremental ataupun yang kecil. Okay, mana Kaikaku ni pula adalah yang lebih radikal, yang macam ada sedikit innovation, perubahan yang besar. Okey, jadi untuk yang ini biasanya saya cadangkanlah dalam sekarang ni government, globally lah, semua tengah sibuk tentang industri 4.0. Okey. Jadi nak buat industri 4.0 ni boleh, biasanya saya ada bagi syarat lah. Syarat dia, proses tadi dah lean. Proses tadi dah okay, dah lean, is minimum waste, then you want to go for IoT, Internet of Things. Okay, pasal kalau kita terus implement IoT, kita worried, kita ada waste of information. Terlalu banyak sangat information pun lalas rumah bersepah, serabut, jadi kita prefer buat Kaizen activity terlebih dahulu, okay, kemudian baru kita pergi kepada radical improvement. Okay, jadi kalau yang kita panggil sebagai Kaikaku ni, okay, adalah Japanese term for radical change or transformation. Okay, dia top down, dia top down, maksud dia top management kena decide. Okay, kenapa top down? Banding dengan yang kedua tadi, yang ni dia dah involve cost. Dia dah involve some investment. Even nak beli sistem untuk IoT ataupun cloud, kita nak kena bayar dah dia. Kita nak kena bayar provider lah, nak kena bayar provider. Jadi top management nak kena buat decision kat sini. Okay, so we are going for industry 4.0. So kita nak automate and come up with the IoT, Internet of Things. Okay, kemudian kita nak ada some cloud system. So management boleh tengok all the data of production semua dekat dalam handphone dia. Okay, so that maybe cost about 50, ada yang sampai 200,000. Okay, so it have to be top down. Okay, tetapi sebelum implement, okay, discussion, okay, kita recommend involvekan employee terlebih dahulu. If there is any suggestion from the employee, okay, so try to involve the employee first. Okay, and then it have to be with a proper project plan. Okay, dia ada Gantt chart, dia ada dia punya cost, time factors.
Okay, so dia adalah satu projek yang commonly lebih besar lah. Jadi saya selalu cakap lah, kalau nak buat industri 4.0, yes, is under operational excellence, tetapi dia di dalam program yang lain. So program ni kita panggil program KAIKAKE. Okay, so program KAIKAKE ni biasanya dalam setahun tak banyak, mungkin ada dalam 1 hingga 4 depend on size of the industry. Okay, jadi contoh dekat sini projek KAIKAKE ni, okay, dia punya improvement source boleh juga datang daripada value stream mapping punya teknik. Okay, kemudian apabila kita buat Kaizen, tadi dah buat Kaizen 10 apa semua, masalah rejection ni masih continue lagi. Okay, so dekat sini ada masalah variation, plus minus terlalu tinggi. Okay, jadi dekat situ nak kurangkan variation, memang nak perlukan satu projek yang lebih detail lagi dan lebih complicated sedikit. Okay, dan di mana dekat sini yang lebih complicated ni selalunya saya boleh refer kepada Six Sigma Black Belt project. Maka Six Sigma Black Belt ni dia dah gunakan berbagai-bagai tools yang lebih detail lah, yang lebih complicated. Alright, jadi kita boleh ambil juga daripada Kaizen punya aktiviti, yang mana aktiviti tersebut dah kena pasti ada proses yang memang problem. Okay, jadi common approach juga kat sini saya letak Business Process Reengineering ataupun BPR. Okay, saya kategorikan under KAIKAKE juga. Okay, because industry 4.0 dan sebagainya, kita consider dia as the BPR lah. Cuma term dia dah berubah, dipanggil revolution. Okay. Kemudian Doktor. yes, Kan sekarang banyak produk yang dihasilkan oleh 3D printer, macam even kasut pun dihasilkan oleh 3D printer untuk custom made ikut kesukaan customer. Jadi adakah ia boleh dikategorikan sebagai KAIKAKE product manufactured from 3D printer? Yes, boleh jadi KAIKAKE. Reason first kali lah, kenapa orang tak buat 3D printer buat mass production, pasal it will produce, dia more output lah, cuma dia tak fleksibel kan. Kalau kita buat manufacturing, kita buat stamping proses. So bila buat stamping proses, kita boleh buat volume yang banyak, tetapi bila nak buat changeover, problem. Okay, so nak kena buat in big batch. So bila nak kena buat big batch, nak kena tukar mold. Okay, jadi dengan gunakan 3D printer, as long 3D printer tu dia dapat achieve the output yang diperlukan, okay, custom made, and then custom made, jadi kita boleh consider dia adalah KAIKAKE, ataupun nanti dia mungkin boleh masuk under KAKUSEN. KAKUSEN, okay, inovasi. Dia dah masuk innovation lah, dah masuk innovation. Okay, tapi kalau yang ni biasanya kalau kita ambil contoh, dia punya tu tak banyak perubahan dari segi investment yang besar. Macam 3D printer ni dia memang satu totally yang different. Sebelum ni pakai stamping, pakai tukang jahit. Sekarang tiba-tiba dah pakai 3D printer. Okay, jadi kalau istilah breakthrough tu yang digunakan breakthrough dalam kamera mereka, itu boleh disamakan dengan KAIKAKE ataupun KAIKUSEN? Yang itu adalah KAIKAKE. Okay, yang ni biasa Six Sigma. Pasal Six Sigma yang biasa recommend breakthrough tu. Okay. Tapi nanti dia boleh mungkin KAKUSEN juga, tapi peserta jangan pening benda-benda ni. Okay, reason ni reason ni kita nak bezakan improvement ni, ada yang besar, ada yang bottom up, ada yang top down. Okay, jadi term-term ni sebenarnya boleh Google je nanti. Kalau tak faham, cuma kalau improvement satu hari tu tak adalah KAIKAKE taklah, itu kajian lah. Okay. Okay, jadi macam breakthrough Six Sigma, saya ambil contoh Six Sigma ni, kenapa dia panggil breakthrough? Okay, kita buat study variation. Kata kita ambil contoh nak pergi kerja ni, biasanya ambil masa lebih kurang setengah jam. Okay, tetapi kadang-kadang boleh terlewat sampai 15 minit. Patutnya sampai tempat kerja tu patutnya pukul 8, tapi kadang-kadang 8 suku. Tapi ada masa kadang terawal sikit, jadi maksud dia dekat situ ada plus and minus. Okay, 15 minit plus minus ni adalah satu yang saya consider besar lah. Saya consider dia besar.
Jadi nak improve macam mana nak turunkan 15 minit ni kepada 2 minit, okay, dia perlukan breakthrough improvement. Okay, so breakthrough improvement boleh satu cara, kita biasa keluar katakan pukul 7, masa tu peak hours, sebab tu dia ada delay sikit lah, ada jalan jam sikit, traffic light kena merah panjang kan. Okay, jadi 15 minit. Jadi macam mana nak breakthrough dia, kita tukar waktu kerja kita. Pergi kerja pukul contohlah 5.30, jalan tak jam. Jadi mungkin plus minus dia, lewat dia pun 2-3 minit je. Tapi dia kena buat sikit data analisis lah. Dari Six Sigma ni dia ada data analisis. Data analisis memang kata 15 minit ni dah memang common lah. Tak boleh nak orang kata, tak boleh nak cepatkan lagi. Unless government contohnya lah, kalau saya kat Johor ni dah buat MRT. Timing MRT pun betul lah, macam style Jepun ni, dia punya variation ni sangat rendah. Okay, even kalau kita naik apa tu Shinkansen dia punya macam saya kadang selalu Osaka ke Tokyo. Okay, kalau tengok dia punya timing dia, every half an hour ada train. Okay, dan most of the train tu memang almost on time. Plus and minus pun saya rasa dalam sektor. Okay, itu maksud dia punya variation dia dah sangat rendah. Okay, how they do that? Dia dah buat some breakthrough improvement. Sama ada gunakan Kakusen atau Kaku, breakthrough improvement. Contohnya dekat sini dia dah study, okay, dia punya rail ada dia punya own rail system. Kalau jalan tadi kalau tak nak jam mungkin ada MRT, dah ada flyover. Tapi mungkin short term lah, bila penduduk makin ramai makin jam juga lah. Okay, so that will be under Kaku common practice untuk improvement. Okay. Kemudian kita pergi kepada Kakusen. Okey, yang ni kita dah panggil sesuatu yang innovation. Okey, di mana dia memerlukan apa kita panggil sebagai transformation. Okey, kita kena ada R&D. Sometimes producing a new product pun kita boleh jadikan dia sebagai Kakusen. Contohnya Toyota dia come out dengan Lexus. Sebelum ni dia tak ada Lexus. Okey, dia buat satu Lexus pasal dia nak R&D untuk high-end punya kereta. Okay, yang tu dia dah masuk kategori Kakusen lah, ataupun dia set up another new business. Okay, itu pun dah masuk kategori yang lebih besar ataupun kita panggil Kakusen lah. Okay, so kadang-kadang Kakusen ni, company dia ada buat 1 hingga 2 event berbanding dengan Kakusen. Right, jadi rasa-rasa dari segi 4 jenis ni, semua peserta okay, clear? Atau kita buat poll sekejap. Kita main-main. Okey, ya, sila Doktor. Okey, kita buat poll Okey, so polling tu. Okey, soalan dia sekejap Okey, so ada 2 soalan je dekat sini. Okey, soalan yang pertama. Tadi kita dah bincangkan, bukan soalan lah, poll lah. Kita dah bincangkan apa yang dipanggil sebagai 4 improvement program atau 4 jenis Kaizen. Okay, so have your organization divide the improvement program into 4 type of improvement. Ada ke tak ada? So kalau ada, kata yes. Just saya nak tahulah daripada kat sini okay, ataupun no lah So it can be your section, it can be your department. Okay, kemudian untuk poll yang kedua, basically kita tanya tentang success factor. Okay, boleh klik lebih daripada 1. Okay, kemudian yang seterusnya adalah SOP lah So sini sekarang ni COVID ni banyak cerita SOP je. Okay. Okay, jadi ada tak SOP untuk kata, SOP untuk Kakusen, Kaizen event, Kaizen Tian. Alright. Jadi take your time sekejap dalam 2-3 minit ni. Kita tengok dari segi poll macam mana. Okay, at the meantime yang lain-lain kalau ada memerlukan pencerahan, because special about live session boleh tanya soalan immediate. Kalau rakaman nanti dah susah nak tanya soalan ni.
Boleh tapi kena pakai WhatsApp lah nanti. Mungkin boleh WhatsApp Puan Suzana. Okey, saya baru dapat 20 lebih persen peserta. So yang lain, kalau tengah masak tu boleh berhenti sekejap, tak apa. Tengah drive tak boleh lah. Tengah drive tak apa, tak apa. Kita tak masuk. Tapi memang dah jadi new norm sekarang ni. Buat online ni. Macam dah kekok pula nak buat face to face. Jadi kalau online ni tak payah pakai minyak wangi, Cik. Oh. Dia punya advantage ya. Okey. Baju tak gosok pun tak nampak kan. Okey, ada almost 40% yang masukkan poll. Okey, alhamdulillah ada juga yang company ada buat Kaikaka ada juga yang buat Kakushen. Tapi about 10% sajalah. Okey, saya open lagi dalam seminit. Tapi almost everybody have corrective action procedure. Ini semua ada ISO punya company lah rasanya. Okay, almost semua ada. Control of non-conforming product pun almost semua ada. Maksudnya kalau ada rejection dia ada SOP. Bagus. Okay, so nampaknya dah tak ada penambahan poll. Okay, mungkin dia orang nak bersiap-siap nak pergi sembahyang Jumaat ni. Okay, jadi kita end poll ni. Ada yang dapat kau pergi sembahyang Jumaat. Saya dah dapat yang lepas. Alhamdulillah. Okay, so saya share result. Okay, so result dekat sini showing that saya besarkan sikit lah okay, yang besar pun tak cantik sangat. So boleh katakan 40% ada 4 jenis improvement program tadi. Okay, so bagus. Cuma soalan saya tadi tak kata formal atau formal So formal tak formal ni soalan yang bawah. Okey, dan daripada situ ada 60% yang tak ada. Okey, so itu adalah satu peluang lah untuk organisasi untuk set up ke-4 program. Tapi kalau tak ada 4 pun, pada saya ada 3 ataupun 2 pun cukup. Iaitu yang pertama Kaizen event, okey, dan juga ada Kaikaka lah, paling minimum lah. Pasal Kakushin tu macam dia terlalu besar. Okay, so yang kedua ni just purposely saya nak tanya dari segi success factor lah untuk kita nak buat Kaizen 10 ataupun event. Okay, so 100% agreed yang mengatakan management support penting. Kalau tak ada management support tak boleh. Okay, clear schedule 40%. Clear SOP almost 100% juga, 90% dekat sini, so bagus. So, maksudnya management support dengan clear SOP lah untuk nak buat program tu. Kemudian yang lain-lain ni adalah sub-sub lah, iaitu clear apa dipanggil reward recognition dan sebagainya. Tapi saya personally lah, saya prefer kalau improvement activity ni ada some reward and recognition juga. Okey, dan yang seterusnya adalah untuk SOP. Okay, corrective action 100% ada SOP untuk corrective action. Okay, control of non-conforming 60%. Okay, untuk QCC, Kaizen 10, okay, actually banyak organisasi yang tidak ada. Okay, to be honest, saya audit lebih daripada 50 company setahun. Saya boleh katakan almost lah most of the company dia ada kadang-kadang buat morning briefing tetapi dia tidak secara formal dia buat secara apa dipanggil ad hoc lah. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan Kaizen event, 30% ada. Kaikaku 10% dan juga Kakushin. Okey.
dalam 10%. Alright. Okey, itu dah saya poll punya result. Okey. Okay. David, so Ya, ada saya. apa-apa Okay. daripada So far okay. chat room pun tak ada apa-apa So far tak ada. Okey, so saya masuk pada yang terakhir. Yang ni adalah antara cadangan-cadangan sajalah. Okey, daripada saya punya webinar yang pertama dengan NPCI itu, kita ada buat webinar untuk business continuity pasca COVID. Okey, business continuity untuk COVID-19. Okey, jadi dalam sesi tersebut saya mencadangkan 4 jenis transformasi. Okey, yang ni pun mungkin boleh jadikan sebagai idea untuk dijadikan program di dalam Operational Excellence ataupun Kaizen. Okey, iaitu yang pertamanya adalah Lean Digital Administration and Production. Okey, di mana dalam proses aktiviti ni, kalau transformasi satu ni, saya recommend kita buat Kaizen Tian ataupun sedikit KKK lah. Biasanya, bukan Kaizen Tian, sorry, Kaizen Event. Okey, iaitu Kaizen Event, macam mana kita nak identify value added and non-value added activity kita di office ataupun di tempat kerja. Okey, so bila ada case kena PKP dan sebagainya, bila kena run 60%, ada yang kena duduk kat rumah, ada yang produktif, ada yang tak produktif. Okey, jadi dekat situ pun kita boleh jadikan satu projek. So macam mana nak jadikan meeting produktif contohnya. Apabila kita ada gunakan Zoom, macam NPC selalu gunakan GoTo, yang gunakan team meeting. So how to make the meeting more productive? It also can be part of the Kaizen punya improvement activity. Okay, so that's one type of transformation yang cadangan saya lah pada waktu tersebut. Okay, kemudian sedikit program-program Kaizen Tian dan Kaizen Event dan juga KKK ni, iaitu some breakthrough improvement. Okay, iaitu menggunakan digital tendering yang saya mention tadi lah. Yang ni semua perlukan investment, online customer order processing, online LO contohnya kalau untuk government dan sebagainya lah. Jadi online ni semua boleh boleh dijadikan sebagai program-program Kaizen juga. Okey, kemudian repackage. Okey, so transformasi 3 dan transformasi 4 ni biasanya dia dalam kategori KKK ataupun Kakusin tadi. Okey, so bila kita nak introduce new product, itu semua biasanya memerlukan masa, memerlukan investment. Okey, dan dia ada kemungkinan berjaya ataupun tak berjaya. Okey, jadi itu pun kita kategorikan dia sebagai Kakushin lah ataupun PKK tadi, iaitu breakthrough improvement. Okey, jadi kadang-kadang kita nak bawa new machine macam Cik Hud tanya tadi kan, bawa 3D printer. Okey, so yang tu kita kategorikan sebagai kita punya new products ataupun services ataupun kita punya new machine. Even kalau nak introduce new machine ni pun kita kategorikan sebagai Kaizen juga. Pasal apa? Tapi dia kategori top down lah, Kakusin tadi. Okay, dan dia memerlukan investment yang tinggi. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak tentang Operational Excellence Program yang kita kongsikan dalam 2 jam ni. Okay, cuma kita ada lagi 2 sesi. Okay, so sesi yang ni masih lagi yang kita buat yang ni masih lagi fokus kepada apa dia panggil platform, fokus pada buat rumah. Okay, tetapi dalam webinar yang kedua ni kita dah pergi detail sedikit. Kita dah pergi detail sikit di mana kita akan kategorikan jenis-jenis improvement untuk productivity. So macam mana nak kenal pasti. Okay, dan di mana webinar 2 ni insyaAllah pada 25 Jun saya akan kongsikan teknik idea yang menggunakan value stream map jugalah, teknik value stream map.
Okay, so daripada value stream map ni tadi saya ada kata kita dapat Kaizen burst. Okay, so kemudian kita nak buat projek charter, pemilihan projek, approval dan sebagainya. Okay, so yang ni 2 jam pada 25 Jun kita akan kongsikan macam mana nak pilih projek. Okay, tapi dalam webinar 2 ni saya akan fokuskan kepada Kaizen event. Okay, walaupun mungkin ada idea-idea daripada staff, daripada pekerja nakkan projek yang breakthrough. Breakthrough ni perlukan investment dan sebagainya. Okay, nanti masukkan ke dalam pipeline yang lain. Pipeline Kaikaku contohnya. Pipeline Kakusin contohnya. Alright, jadi ini adalah webinar yang kedua pada 25 Jun. Untuk yang webinar ni, video ni mungkin saya akan kongsikan sekali dengan slide pada pasukan. Okey, kemudian webinar 3. Webinar 3 adalah approach. Okey, di mana dalam ni saya akan sharekan 3 common approach lah. Yang selain daripada PDCA, MPC selalu buat ICC di PDCA. Okey, saya akan sharekan teknik yang biasanya Six Sigma ni DMAIC. Okey, define, measure, analyze, define, measure, analyze, improve dan juga control. Okay, steps dia. Kemudian saya sharekan juga benchmarking. Benchmarking biasanya menggunakan TRADE, TRADE. Okay, hampir sama je lah perbezaan antara pendekatan-pendekatan ni termasuk macam mana nak menilai sesuatu projek. Okay, yang ni minggu satu lagi lah. Minggu satu lagi untuk pelaksanaan projek. Okay, ini untuk webinar saja. Di mana is a free preview. Okay, cuma kalau nak betul-betul support daripada MPC dan sebagainya, okay, so MPC ada buat virtual training nanti pada bulan Julai. Okay, so virtual training ni peserta yang mana lah, yang mana SPPE ke boleh join, yang mana SPPE ataupun mana under MDEC boleh join. Okay, ini dia special sikit pasal nanti kita bagi terus template. Kita bagi terus manual, SOP Kakusin, SOP KKK semua ada dalam ni. Sesi dia tak panjang, cuma 4 jam je virtual. Okay, cuma dia ada perbincangan lah. Kita ada buat breakout group, ada buat brainstorming. Okay, tajuk dia sama juga dengan webinar, cuma yang lebih special yang MPC akan organize pada bulan Julai ini, saya juga akan lead. Okay, kita akan bagi teruslah macam yang ni macam cerita je tapi nak kena fikir sendiri kan macam mana nak buat kan kalau daripada webinar, tapi daripada training okay, kita terus buat brainstorming sekali dan form-form semua dah tersedia. Okay, format-format semua dah tersedia. Cuma tarikh masih lagi dalam perancangan. Okay, so keep in touch lah dengan MPC okay, untuk program-program program-program operational excellence atau Kaizen. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak untuk webinar operational excellence program ataupun Kaizen program. Nak jepunkan sikit dia inilah Kaizen program. Okey, jadi Encik Hud ada lagi yang nak bertanya? Daripada chat session tak ada soalan, tapi kalau ada semua peserta yang nak tanya boleh buat pertanyaan. Okay. Ataupun prefer nanti yang ada sesi boleh bercakap sekali. Yang tu nanti yang training boleh bercakap. Okey. Pasal ni ramai. Jadi kalau ramai nanti kalau cakap kan dia macam inilah okey, macam bergaduh pula nanti kan. Okey. Jadi itu saja Dr. Azli. Untuk daripada presentation saya itu saja. Okey. Kalau jadi nak saya buat last word ke sebelum saya pass? Okey, buat last word. Okey, first kali terima kasih yang join. Ada mungkin dapat notification yang lambat saya minta maaf sikit pasal sistem dia masuk kat spam kita punya sistem tu masuk kat spam, jadi mungkin ada yang dapat lambat sikit lah notification pasal bila saya letak auto reply yang ada video YouTube tu. Okay, jadi mungkin dia sistem lah tengok mungkin ni spam email.
Okey, jadi saya minta maaf yang tu. Okey, yang keduanya saya ucapkan terima kasih sudi dengar daripada awal sampai akhir. Okey, terutamanya kepada MPC nampak Cik Rosmi pun ada join ni tadi. Okey, kemudian Puan Suzana, Faizul dan juga tim-tim MPC lah. Okey, dan kepada peserta-peserta daripada SPP program, skim peningkatan produktiviti. Okay, basically program ni kita harap nanti konsultan-konsultan daripada MPC dapat juga bantulah untuk you all untuk nak mengenal pasti projek-projek penambahbaikan sama ada daripada jenis tian ataupun event ataupun PKK dan sebagainya. Jadi kalau berkesempatan, kindly join live, boleh tanya soalan melalui chat. Okay, so kalau yang tak boleh live, it's okay. Video ni kita still akan share. Okay, dan untuk yang boleh bincang-bincang dalam smaller group, saya recommend lah join the virtual training nanti, insyaAllah. Jadi all the best dan happy weekend untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik ke moderator dan Cik Hud Atan. Okey, terima kasih Dr. Adli atas kesediaan untuk berkongsi tentang development of operation excellence. Okey, jadi untuk mengatur lebih lanjut, bolehlah untuk menghubungi MPC dan menyertai webinar-webinar yang dianjurkan oleh MPC. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta dan juga kepada Dr. Adli dan juga MPC. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.